Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan waktu dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sama-sama dapat berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita, memberikan kefahaman, juga memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga ilmu-ilmu ini menjadi manfaat kepada kita dengan membimbing tindak tanduk kita, perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, dan khususnya melalui amal-amal salih kita, insya-Allah. Semoga kita kembali nanti kepada Allah di negeri akhirat dalam keadaan Allah redha dan menerima seluruh apa yang telah kita lakukan, kebajikan-kebajikan ini, dan Allah jualah yang mengampuni dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk petang ni kita akan berbincang iaitu surah Al-Hashr, surah yang ke-59, dan kita akan sambung ayat yang kedua, kan? Kita akan sambung ayat yang kedua. Baik. Sebenarnya masa 2 minggu yang lalu, minggu lepas kita tak ada kesempatan. 2 minggu yang lalu saya ada benda lagi nak bincang, mukadimah tu. Banyak mukadimah tu yang dalam surah Al-Hashr. Uh, Cuma pada kesempatan lalu kita hanya melihat sedikit dari sudut sirah, supaya kita tahu apa yang berlaku di sebalik penurunan surah Al-Hashr. Tapi untuk permulaan petang ni, saya notakan kepada uh, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya ada 2 poin yang penting. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Hashr ni? Allah bicara tentang surah pengusiran Bani Israel yang disebut sebagai kabilah Bani An-Nadir. Pertama adalah untuk menunjukkan kepada seluruh umat manusia, agama ni bukan agama kezaliman. Nabi SAW pun bukan seorang yang melakukan kezaliman. Apatah lagi dunia hari ini adanya Islamofobia, mula menuduh Islam itu sebagai teroris. Kerana apa? Sebab yang menetap di bumi Madinah ataupun Yathrib yang asalnya adalah kalangan Bani Israel. Mereka orang yang menetap lama dah, menanti-nanti kan Rasul yang terakhir yang akan muncul di situ. Tiba-tiba Nabi SAW sampai dan Nabi halau. Bukankah itu akan menjadi buah mulut manusia? Buah mulut di dalam sejarah dan menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Hashr itu adalah untuk menjelaskan, menerangkan kepada manusia sebenarnya di pihak yang melakukan kezaliman bukan pihak Nabi SAW. Tetapi yang melakukan kezaliman dan pencabulan itu adalah daripada pihak orang-orang Yahudi sendiri, daripada kalangan Bani An-Nadir. Itu antara sebab kan kita tahu. Kerana apa? Kalau kita tengok dua kabilah yang lain, macam Bani Qainuqa, orang Yahudi, jelas mereka melakukan kejahatan. Mereka telah membuka aurat wanita muslimah yang sedang berurus niaga di pasar Bani Qainuqa, menjual tenusu dia di pasar Bani Qainuqa. Itu jelas kita tahu memang dia jahat. Lalu dia bunuh pula orang lelaki Islam. Jadi sebab itu Nabi memerangi mereka. Jelaslah. Kalau Bani Quraizah pun jelas. Sebab mereka berpaling tadah. Mereka menyertai puak Ahzab, musuh-musuh Nabi SAW di dalam peperangan Khandaq. Itu pun jelas. Tapi Al-Hashr, Bani An-Nadir pula senyap. Tiba-tiba Nabi lakukan serangan. Sebab kita dah cerita dari sudut sirah kan. Yang mana Nabi SAW datang nak minta bantuan. Bantu Nabi untuk membayar diat
kepada kabilah Bani Kilab sebab ada seorang sahabat Nabi tersalah bunuh daripada kalangan mereka. Jadi Nabi dikenakan diat mewakili sahabat tersebut. Jadi Nabi datang dengan cara yang baik minta pertolongan. Tapi mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW di sebalik tembok. Jadi cerita tu tak tahu kan. Cerita tu kita tak tahu sebab kita tak berada di situ. Tiba-tiba Nabi datang, Nabi balik je. Dan Nabi nak buat serangan kepada Bani An-Nadir. Maka sebab itulah ada penjelasan melalui surah Al-Hashru cerita tentang pengusiran Bani An-Nadir. Itu yang pertamalah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita yang mana pengusiran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah bukanlah satu perkara yang sia-sia. Ini kita akan bincang nanti lepas ni. Bukan satu perkara yang sia-sia. Ada perancangan yang Allah Taala nak lakukan. Maka sebab itu Allah Taala mulakan ayat pertama surah tu dengan perkataan Al-Azizul Hakim. Allah melakukan dengan keperkasaan dia, kekuasaan dia, dan Allah lakukan dengan kebijaksanaan. Itu kita kena tahu manusia ni dia berkuasa dan selalunya dia melakukan dengan sembrono. Dia lakukan dengan hawa nafsu dia. Dia lakukan dengan kepentingan peribadi dia. Gelap mata lah, ada kuasa jadi zalim dah. Tiba-tiba jadi tak bijak kan, buat keputusan yang menindas orang lain atas keuntungan peribadi. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat satu keputusan, Allah Ta'ala datangkan satu hukuman, Allah lakukan dengan Al-Hakim, dengan kebijaksanaan. Jadi Allah nak tunjukkanlah hikmah di sebalik kenapa adanya pengusiran tersebut. Okey. Baik, sebelum tu, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah, boleh ikuti kuliah saya? Boleh? Mujahadah lah kita petang ni kan. Sedikit sabar, sedikit tekun kan. Apatah lagi penceramah dah lah tak popular kan. Kemudian mungkin mendata saja. Aduh, mestilah rasa mengantuk, memenatkan kan. Tapi tak apalah, itulah. Mudah-mudahan dinilai oleh Allah Ta'ala ikhlas kita menuntut ilmu ni. Semoga jadi ibadah. Mudah-mudahan jadi ibadah. Okey. Baik, saya sebutkan tadi, saya nak sambung mukadimah kita. Panjang surah ni sebenarnya mukadimah dia. Menariklah untuk dibincangkan. Surah Al-Hashru ini dia duduk di juzuk yang ke-28. Okey. Kita dah pernah bincang. Kita dah, kita dah pernah bincang di surah 30. Masyhurlah juzuk Amma. Kita juga pernah berbincang di juzuk 29 pun ayat-ayat ataupun surah-surahnya kita tahu apa yang ada di sebalik surah-surah juzuk 29, khususnya dengan Al-Mulk, khususnya dengan surah Nuh, kemudian surah Jin dan yang lain-lain tu. Kita maklumlah surah-surah ni antara surah-surah yang seringkali dibaca, dijadikan rutin kita. Tetapi di juzuk 28 ni tak kurang apa yang diturunkan dalam Quran ni semua hebat-hebatlah. Menariknya di juzuk 28 ni dia ada satu tema. Di juzuk 28 ni dia ada satu tema. Tema di juzuk 28, okey, saya nak bawa ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin baru bersama dengan saya, mungkin terlepas yang lepas-lepas. Kalau kita tengok dalam Quran ni, setiap juzuk dia ada tema dia. Dia ada tema dia. Okey. Kalau di juzuk yang ke-30 itu adalah tema berkaitan tentang hari kebangkitan. Tema di hari-hari kebangkitan. Sebab itu apa-apa ayat di dalam tu semuanya membawa kepada ingatan hari akhirat. Juzuk 29 dia membawa tema dakwah. Dia membawa tema dakwah dan sebab itu dulu saya sebutkan kenapa tema dakwah didahului juzuk 29 itu dengan Al-Mulk, surah Al-Mulk kan. Sebab Allah Ta'ala ingatkan kepada kita dakwah ni adalah menyeru manusia, bawa manusia besarkan Allah, agungkan Allah Ta'ala. Bukan membawa manusia, menyeru manusia membawa kepada kita, kenal kita, cintai kita, besarkan kita. Itu adalah membawa kepada kepincangan lah. Mulalah gelong lah, sesat lah ajaran ni. Jadi diingatkan kepada semua kita ni yang menyampaikan risalah agama, yang memanjang-manjangkan lisan dakwah ni,
Tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah, membawa manusia kepada Allah Ta'ala. Okay. Juzuk 28, tema dia apa? Ni saya nak tanya je, nak tahu je. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah mungkin dah ada kuliah-kuliah di tempat lain kan? Just nak tahu je. Apa tema juzuk 28? Secara umum saja. Sekadar sebut saja. Apa tema juzuk 28? Ada yang nak cuba tak? Ada tak tema 28? Jangan ambil masa panjang sangat nanti. Habis kelas nanti. Okey. Tema di juzuk 8, okey. Puan Rosita kata hari pembalasan. Okey, terima kasih Puan Rosita. Ada yang nak cuba lain? Apa tema juzuk 28? Okey. Saya bagi jawapan lah Senang cepat sikit. Okey, tema di juzuk yang ke-28 adalah temanya berkaitan tentang jihad dan temanya berkaitan tentang infak. Temanya berkaitan tentang jihad dan temanya berkaitan tentang infak. Kalau kita perhatikan di juzuk yang ke-28, Allah Subhanahu Wa Taala membuka dengan surah Al-Mujadilah ataupun surah Al-Mujadalah. Al-Mujadilah, Al-Hashru, Al-Mumtahanah, As-Saff. Ini adalah surah-surah yang kita kata bercerita tentang soal jihad. Empat surah tu bersoal tentang jihad. Masuk Al-Jum'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq. Ini bercerita tentang infak. Manakala surah At-Tahrim digabung. Ada jihad, ada infak. Jihad umum luas maksud jihad ni. Ada jihad, ada infak. Maksud surah At-Tahrim tu dia gabungkan dua. Tapi empat surah pertama, empat surah kedua, itu pertamanya jihad, kedua infak. Surah yang terakhir di juzuk 28, At-Tahrim, dia gabungkan kedua-duanya. Jadi kita perlu tahu benda ni. Supaya bila kita baca tu kita tahu dia nak membawa ke mana. Itu menarik bila kita kaji Quran. Okey. Okey, sekarang kita pergi tengok. Pada surah Al-Hashru. Surah Al-Hashru ni, menariknya, dia menghimpunkan seluruh cerita dalam surah Al-Hashru ni ada di juzuk 28. Semua kisah dalam surah Al-Hashru ni ada di juzuk 28. Contohlah contoh. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala membuka surah ini dengan ujian. Dan Allah Taala juga tutup surah Al-Hashru pun dengan ujian, kan? Allah Taala membesar-besarkan dirinya. Kalau kita tengok di juzuk 28 ni memang ceritanya tentang pujian-pujian kepada Allah. Misal kalau ada orang datang kata-kata-teki kat kita, soalan kepada kita, apakah surah dalam Quran yang setiap ayatnya ada kalimah Allah? Setiap ayat ada kalimah Allah. Takkan tak ada. Surah apakah itu? Ni saya tanya pada tuan-tuan ni. Kalau ada yang ditanyakan kepada kita, apakah surah yang setiap ayat adanya kalimah Allah? Sebab surah-surah, banyak surah dalam Quran ni, ada yang sebut Allah, ada yang sebut Ar-Rahim, kan? Ada yang tak sebut. Tetapi ada satu surah ni, setiap ayat mesti ada sebut Allah. Mesti ada sebut Allah. Tuan-tuan boleh bantu saya? Surah apakah itu? Okey, lagi sekali lah. Saya bagi jawapan terus. Okey, jawapannya adalah pada surah Al-Mujadilah. Pada surah Al-Mujadilah ni, setiap ayat dia mesti ada kalimah Allah. Allah, mesti ada. Jadi, perbincangan tentang pujian dalam surah Al-Hashru ada pada surah-surah yang lain di juzuk 28. Antara yang lain, cerita tentang jihad. Cerita tentang jihad. Ni kita dah sebut tadi dah. Memang tema juzuk 28 ni adalah tema jihad. Sebab ni cerita tentang jihad kan. Keluar berperang mengusir Bani An-Nadir. Kemudian apa lagi? Dalam surah Al-Hashru ada cerita tentang orang beriman. Dan juga ada cerita tentang orang-orang kafir. Juga ada cerita tentang orang-orang munafik.
Semuanya ini ada di dalam surah-surah di juzuk 28. Orang beriman ada, orang kafir ada, orang munafik pun ada. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam juzuk 28. Uh, Perlu tak kita nak detailkan sikit? Ni kalau tuan-tuan boleh tengok kan. Contohlah kalau tuan-tuan tengok pada kisah orang beriman, ni Allah Taala sebut banyak tempat lah. Dalam surah At-Talaq ada, pada surah At-Tahrim ada, pada surah mana lagi? Al-Mumtahanah ada. Ini cerita Allah sifat-sifatkan orang-orang yang beriman. Kalau Allah Taala cerita orang kafir pun ada. Allah Taala detail-detailkan. Kemudian Allah Taala juga bercerita tentang orang-orang munafik. Ini lagi jelas. Allah Taala khususkan satu surah namanya surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Yang mana pada surah itu Allah Subhanahu Wa Taala senaraikan sifat-sifat orang-orang munafik. Allah Taala senaraikan sifat-sifat orang munafik. Pendek katalah, pada surah Al-Hashr ni semua poin dia semua ada di juzuk 28. Surah-surah juzuk 28 ada 9 surah kan. Semuanya itu kira baca Al-Hashr dia cover 9 surah dalam juzuk 28 ni. Semuanya ada. Ni antaralah special surah Al-Hashr. Okey. Baik. Kalau ikut hati saya nak detail-detailkan ni tapi lambat pula kan tak bergerak pula kita nak baca surah kan. Tapi kalau ikutkan saya punya nota ni saya dah buat dah. Uh, kalau kalau kita tengok di hujung surah At-Tahrim tu Allah Taala tunjuk beza orang kafir, orang beriman. Allah tunjuk pula beza orang kafir dan beriman tu dari sudut wanita. Ada wanita ataupun isteri yang dijadikan teladan. Ada wanita ataupun isteri yang dijadikan iktibar. Ini golongan isteri-isteri yang kafir, kufur kepada Allah Ta'ala. Ini semua Allah Ta'ala mendetailkan lah. Jadi bila kita tahu benda ni dan kita baca, yang itu yang menambahkan lagi keseronokan. Menambahkan lagi, nampak dia punya link tu. Link tu lah. Banyaklah kita nak tengok, oh ni ada ayat ni, ada kaitan dengan ayat ni. Benda tu yang paling seronok untuk kita baca dan mengkajilah. Okey. Baik, tak nak bincang panjang-panjang, kita teruslah pergi kepada surah Al-Hashr. Susah kan nak cerita tapi tak ada gambar, tak ada tulisan Okey, kita pergi pada surah Al-Hashr. Cik Syikin, adakah? Okey, Cik Syikin dah bersedia? Okey. Baik. Saya ulangi lagi sekali, kita pergi kepada ayat yang pertama pada surah Al-Hashr ni, iaitu Allah Ta'ala mulakan dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala mulakan ayat pertama di juzuk di surah Al-Hashr dan ayat-ayat akhir di surah Al-Hashr dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kaitannya dengan apa kita kata, apa kaitannya dengan ayat yang bercerita tentang Allah mengusir orang-orang Yahudi ni? Sebenarnya Allah nak ceritakan tentang kekuasaan dia. Keagungan Allah Ta'ala ni untuk memuliakan dan memenangkan orang Muslim, orang mukmin. Allah Ta'ala ni dia buka ayat surah dan tutup surah dengan pujian kepada dia sebab Allah nak tunjukkan yang mana Allah Ta'ala ni maha berkuasa untuk memuliakan dan memenangkan orang-orang mukmin. Itu yang pertamalah yang Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita. Dan apatah lagi kalau kita relatekan dengan isu semasa ni, kita boleh tengoklah macam mana orang Islam ni ditindas, dizalimi, dilakukan dengan penghinaan sehina-hinanya. Semua orang macam berkomplot untuk jatuhkan agama ni, memusuhi orang-orang Islam ni, buat macam-macam propaganda untuk rosakkan orang-orang Islam, menghina orang Islam. Allah Ta'ala bukan Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada orang mukmin dan mengancam orang-orang bukan mukmin, Allah itu maha terpuji, maha agung untuk memuliakan dan memenangkan orang mukmin. Dan ini macam satu pelajaran yang mana orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, kamu jangan lupa benda ni bukan benda yang dijanjikan dengan omong-omong kosong. Benda ni dah ada rekod sejarah dahulu dah.
Dah ada dah satu pembuktian kisah umat terdahulu yang Allah Ta'ala telah binasakan. Okey. Jadi itu antara sebablah Allah Ta'ala membuka dengan pujian-pujian kepada dirinya. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan pada surah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka dengan sabbaha kan. Sabbaha ni fi'lul madhi lah. Maha apa? Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang lain-lain lah. Yang ada di langit dan di bumi dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok di dalam surah yang lain, misal macam surah Al-Isra, ayat yang hampir sama seperti ini, Allah gunakan kalimah tusabbihu lahus samawatus sab' wal ard wa ma fi wa man fihinna, kata Allah. Allah menggunakan dalam bentuk fi'lul mudhari'. Nak beritakan kepada kita mulianya Allah, agungnya Allah, besarnya Allah ni daripada umat yang terdahulu sehinggalah kini dan selamanya segala makhluk atas muka bumi ni semuanya menyucikan Allah, mengagungkan Allah, membesar-besarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Taala nak tunjukkanlah kebesaran dan keagungan dia. Dan Allah Taala sebut pada surah ini dengan kalimah wa huwal azizul hakim. Ini menarik ni, kita nak bincang sikit. Wa huwal azizul hakim. Allah Taala didahulukan surah ini, dia kata apa? Dialah yang Maha Al-Aziz, Maha Perkasa. Wa Aziz Al-Hakim, dan dia juga yang Maha Bijaksana. Kalau tuan-tuan buat nota, tuan-tuan dengar kalau tuan-tuan buat nota, perkataan Al-Aziz tu Tuhan yang Maha Perkasa. Artinya Allah buat apa yang Allah suka dan Allah boleh buat apa yang Allah tak suka. Tak ada orang boleh campur tangan dan tak ada orang yang boleh larang dan tak ada orang yang boleh suruh Allah Taala. Itu perkara yang kita kena ingat. Yang kedua, Allah Taala sebut walaupun dia ni yang Maha Perkasa, tak ada orang boleh campur tangan keputusan-keputusan Allah, tetapi Allah ikat dengan kalimah perkasa itu Al-Hakim, dengan kebijaksanaan. Okey, dengan kebijaksanaan. Allah Taala lakukan dengan kebijaksanaan. Saya datangkan contoh. Okey, contoh uh, bila Allah Taala kata dia Maha Perkasa dan dia juga yang Maha Bijaksana, itu menunjukkan kepada kita bila Allah Ta'ala meletakkan ataupun menjatuhkan satu hukum, Allah Ta'ala menjatuhkan hukum sebagai penyembuh dan penawar. Bukan, contoh dalam konteks Bani Nadir kan, bila Allah usir mereka, itu bukan satu kerosakan. Tetapi apa yang Allah lakukan itu adalah sebagai satu penyembuh dan penawar. Okay, contoh Allah Ta'ala ni dia ada satu nama, iaitu namanya Al-Jabbar. Allah Ta'ala Al-Jabbar. Selalu kita terjemah Al-Jabbar itu Allah yang Maha Berkuasa. Iaitu dalam kunut nazilah kita selalu kita baca Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir kan. Ya Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang Al-Mutakabbir. Al-Jabbar ni apa tuan-tuan? Jabbar ni dia ada dua maksud. Satu berkuasa, satu lagi adalah penyembuh. Macam mana sifat berkuasa tu disamakan dengan penyembuh? Penyembuh ni, contoh. Kalau kita tengok dalam ibadah haji, ada satu istilah dam yang disebut sebagai dam jubran. Ini saya sebut ni. Kalau khusus haji umrah ni saya sebut. Ada istilah dam, namanya dam jubran. Jubran itu kalimah yang sama dengan kalimah jabbar. Maksud dam jubran ni apa? Dam penampal. Kita bayar dam tu bersifat untuk penampal. Ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan haji kita, maka kita kena bayar dam. Sebab dam tu adalah untuk tampal kekurangan-kekurangan tersebut. Misal. Tahu tak apa beza di antara rukun haji dengan wajib haji? Kalau kita belajar berhaji kan, ada rukun haji, ada wajib haji. Macam sama aja. Ni yang buat saya pening, rukun haji, wajib haji sama aja. Contoh, rukun haji yang pertama je kita ambil. Rukun haji dia adalah
berniat ihram. Wajib haji pula berniat ihram di miqat. La ilaha illallah. Apa pula bezanya kan? Sama je. Rukun haji, wajib haji. Yang ni selalulah kalau buat kursus haji, semua orang rasa confused. Semua orang pening-pening kan. Apa beza antara keduanya? Sebenarnya dia sangat berbeza. Sangat berbeza. Walaupun nampak macam tak beza, tapi kita tahu dia berbeza. Bezanya apa? Contoh kalau disebut rukun haji, berarti kalau tak buat, meninggalkan rukun haji, hukumnya haji tersebut tidak sah. Itu kita ingat. Itu namanya rukun. Meninggalkan artinya hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji, dia meninggalkan, maka hajinya tetap sah. Itu beza dia. Jadi apa yang perlu buat? Iaitu dia kena bayar dam. Contohnya soal kita bandingkan, kenapa nampak macam sama tapi tak sama? Kita nak pergi haji, wajib kita kena niat. Tapi ada orang isunya, saya tak niat dekat mikot Ustaz. Saya dah terlepas mikot, saya baru niat. Contohlah, saya dah terlepas mikot, saya niat. Niat mesti kena niat. Cuma tak dapat niat dekat mikot. Bayarlah dam kan. Saya niat daripada bilik hotel. Saya niat dalam atas kereta. Jadi haji sah. Cuma dia kena bayar dah. Kena bayar dah. Tapi kalau dia kata saya niat pun tidak, tak sah lah haji dia. Okey, tak apalah. Dia jadi pening. Tapi nak bagi tahu, Allah Ta'ala kata dia Al-Aziz, dia juga Al-Hakim. Dia berkuasa, perkasa dan dia juga maha bijaksana. Artinya apa sahaja yang Allah buat, walaupun dalam bab yang kita nampak mengusir orang-orang Yahudi ni, Allah nak bagi tahu, Allah lakukan dengan kebijaksanaan. Allah Ta'ala lakukan dengan kebijaksanaan, dan apa yang Allah Ta'ala lakukan itu adalah sebagai penyembuh dan penawar. Apa penyembuh dan penawar? Allah Ta'ala jadikan pengusiran itu sebagai wake up call kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mana mereka telah tersalah langkah. Dan mereka ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan mesej tu kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dan Allah Ta'ala jadikan peristiwa ni adalah sebagai pelajaran kepada umat-umat terkemudian. Yang mana Allah Ta'ala ni, dia maha berkuasa dan dia maha perkasa untuk lakukan apa sahaja. Okey, baik, kita pergi pada ayat yang kedua. Okey, pergi ayat kedua, Allah Ta'ala pun sebut, Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyar, kata Allah. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Okey, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ini yang mana Allah Ta'ala mengatakan dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengeluarkan orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab. Orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab. Min diyarihim, daripada rumah mereka, kampung halaman mereka. Li awwalil hasyar, pada saat pengusiran kali pertama. Pengusiran kali pertama. Pengusiran kali pertama ni merujuk kepada Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Tapi menariknya ayat ini ada dua benda kita boleh bincang. Pertama, bila Allah Ta'ala sebut husir, Allah menggunakan perkataan al-hasyru. Mengusir tu Allah menggunakan kalimah al-hasyru. Yang mana perkataan ni kita selalu dengar. Di hari akhirat ada satu tempat daerah yang dipanggil sebagai mahsyar. Mahsyar kan? Kita sebut sebagai mahsyar. Itu adalah tempat pengusiran. Yang mana manusia akan berhimpun. Hasyarah ni maksudnya berhimpun hanya. Tapi berhimpun dengan paksaan. Manusia tak nak pergi sebab tak nak dihisap amal-amal dia. Bila tengok dan teringat amal ni, semua tahu saya ni takkan selamat daripada hukuman. Jadi kerana ketakutan tu manusia semua tak nak pergi.
Tapi manusia akan diusir ke kawasan mahsyar. Itu ni mahsyar tu diusir. Pergi ke situ. Himpun ramai-ramai untuk dibicarakan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Allah gunakan kalimah hasyara. Samalah dengan orang-orang Yahudi ni, mereka diusir keluar ni dalam keadaan mereka sebenarnya tak rela. Dia dia buat macam tu, dia diusir ni, dia tahu dia kena keluar. Dalam masa yang sama, dia tahu dia tak boleh pertahankan apa yang dia ada sebab dia telah melakukan kesilapan dan kesalahan. Okey, dia dalam keadaan sedar yang dia telah melakukan kesalahan, maka dia tak tahu, dia tak boleh nak pertahankan apa-apa. Maka dia kena usir. Tapi bila diusir tu dia tak pergi dengan kerelaan. Dia pergi dalam keadaan paksaan, terpaksa. Jadi Allah gunakan perkataan al-hasyru, sama macam manusia di hari akhirat nanti. Okey. Yang kedua, menarik ayat ni kalau tuan-tuan perhatikan, Allah sebut dengan perkataan huwallazi akhraja. Allah tak kata Nabi dan para sahabat yang keluarkan. Tapi Allah Ta'ala kata dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang Yahudi. Kenapa Allah gunakan kalimah ni? Kenapa Allah Ta'ala kata Allah lah yang keluarkan orang-orang Yahudi? Ni kita kena balik kepada sirah. Kalau kita tengok dalam sirah, bila Nabi SAW nak mengusir orang-orang Yahudi ni, bila Nabi SAW nak usir orang-orang Yahudi ni, Nabi memberikan tempoh kepada mereka adalah selama 10 malam. Nabi dah bagi arahan dah. Nabi sampaikan melalui para sahabat Nabi SAW. Bila Nabi keluar daripada perkampungan Bani Nadir ni, sebab wahyu Jibril sampai kepada Nabi, bagi tahu orang Yahudi nak bunuh Nabi. Terus Nabi utus seorang sahabat pergi ke Bani Nadir, bagi tahu mereka kena keluar daripada kubu mereka, negeri Mekah, negeri Madinah ni dalam tempoh 10 hari. Kalau tidak, masing-masing akan dijatuhkan hukuman pancung. Ini hukuman pada mereka. Tetapi kita tengok pada sejarah, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita orang Yahudi Bani Nadir ni dia keluar dalam tempoh 6 hari. Nabi bagi tempoh 10 hari. Tapi mereka keluar dalam tempoh 6 hari. 6 hari dah keluar dah. Sedangkan di dalam kubu Bani Israel ni penuh dengan segala kelengkapan dan keperluan-keperluan makanan, perlindungan, keselamatan cukup belaka dah. Ada riwayat kata kalau dia sudut bekal makanan dia, kalau dia duduk saja tak keluar, dia boleh tahan untuk tanggung semua dia punya penghuni dia adalah selama sebulan. Kita boleh bayangkan kita yang isi rumah mungkin 3 orang, 5 orang, 7 orang, kita beli barang dapur kan, itu pun makan seminggu je. Kalau lama sikit mungkin separuh bulan, 2 minggu. Jaranglah kita punya stok tu simpan sampai sebulan kan. Tapi orang-orang Bani Nadir ni dia punya stok dia boleh tahan sampai sebulan. Cukup dengan keperluan segala-galanya. Tapi 6 hari keluar dah. Surrender dah. 6 hari terus keluar dah. Surrender kan, tak tahan dengan serangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah Taala bagi tahu. Yang keluarkan mereka itu bukan Nabi dan para sahabat. Yang keluarkan itu adalah Allah. Macam mana Allah keluarkan? Okey, kita tengok dulu. Okey, yang mana Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Kata Allah Taala, ma zanantum an yakhruju. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan menyangka bahawa mereka akan keluar. Sebab kalau nak tunjuk, kalau nak dilihatkan dengan uh, dengan keadaan mereka, dengan kedudukan mereka, kediaman mereka tu memperlihatkan yang mana mereka ni tak patut keluar. Sepatutnya kekal dekat bumi Madinah. Kekal sepatutnya. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjukkan mereka keluar juga. Sebab tak ada orang yang boleh halang apa sahaja perintah daripada Allah. Ini membuktikan sifat Al-Aziz. Allah yang maha perkasa. Sebab itu kita baca dalam doa wirid selepas solat kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dhal jaddi minkal jad. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW selepas salat. Wahai Allah, tidak ada yang boleh halang apa yang engkau ingin berikan.
Dan tak ada orang yang boleh beri apa yang kau boleh halang. Dan tidak ada kemuliaan dan apa sahaja kekayaan ni, kedudukan ni daripada orang-orang yang kaya. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian Allah sambung lagi. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu la lam yahtasibu. Okey, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, okey, yang mana Allah Taala kata apa? Wa zannu, yang mana mereka pun menyangka, mereka pun meyakinkan, zon ni maksudnya mereka yang sangka, mereka yakin, annahum, sesungguhnya mereka itu mani'atuhum husunuhum minallah. Kalau kita tengok pada terjemahan, okay, kalau kita tengok pada terjemahan dulu. Terjemahan perkataan wazannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Kalau tengok ayat ni dia kata apa? Dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan mereka serta memberikan perlindungan kepada mereka daripada azab Allah Ta'ala. Okey. Menariknya ayat ini Allah sebut perkataan mani'atuhum husunuhum. Kenapa Allah Ta'ala sebut diterjemahkan sebagai benteng-benteng? Sebab orang-orang Yahudi ni dia merasakan kubu-kubu yang dia buat, tembok-tembok yang dia buat itu adalah bersifat mani'atuhum. Okey? Bersifat mani'atuhum. Apa maksud mani'atuhum? Iaitu sebagai benteng yang menahan, menghalang, mempertahankan, mem, apa lagi, yang apa, yang apa, menahan lah, menahan. Manik ni maksudnya menahan, menahan mereka ni daripada serangan. Datanglah azab Tuhan ke, ancaman musuh ke, tak, kubu kami kukuh. Dengan mindset dia, iktikad dia, kubu ni, benteng yang kita bina ni sebagai manik, sebagai penahan, penghalang daripada serangan-serangan. Sebab tu Allah Ta'ala menggunakan perkataan kubu benteng kepada mereka tu dengan perkataan manik. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dengan perkataan husun, husunuhum, yang mana mereka yakin kubu-kubu mereka, benteng-benteng mereka tu yang disebut sebagai husun tu adalah satu tempat yang terpelihara, terlindung. Husun maksudnya tempat yang terpelihara, tempat yang terlindung. Itu maksud husun. Okay, terpelihara dan terlindung. Okay. Kita tengoklah, jangan kata kubu Bani Israel ni. Kita tengoklah mana-mana negara kan. Bila dia dah ada kelengkapan senjata, bila dia dah ada angkatan-angkatan tentera dia, bila dia dah ada teknologi-teknologi dia, dia punya military, teknologi ke dan sebagainya, dia mula merasakan manik dan juga husun. Dia dah rasa semua ni cukup sebagai pelindung, penahan. Dan semua ni bersifat sebagai pemelihara. Kita dah rasa secure dah. Kita rasa macam tu lah. Kebal daripada segala benda. Allah Ta'ala kata, wazannu, mereka yakin dan mereka sangka macam tu. Tetapi kata Allah, fa'atahumullahu min haitsu la yahtasibu. Tetapi Allah Ta'ala datangkan kepada mereka. Fa'atahumullah. Allah datangkan kepada mereka. Ataupun Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka. Haitsu lam yahtasibu. Iaitu satu azab daripada arah yang mereka tak sangka-sangka. Daripada arah yang mereka tak sangka-sangka. Okey, soalan kepada semua. Semua ni okey ke? Ada ke? Saya tak nampak lah. Cik Syikin ada? Ada Ustaz. Okay. Soalan saya, bila Allah Ada Ta'ala Ustaz. sebut tadi kalimah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, mereka rasa kubu tembok mereka ni kebal, jadi penghalang, penahan, jadi tempat terlindung kan. Dia rasa yakinlah dengan teknologi-teknologi dia.
Tak ada siapa boleh ancam dia, tak ada boleh mengapa-apakan dia. Walaupun azab Tuhan. Sebab kalau kita baca dalam sejarah, bila Nabi SAW ni datang dengan para sahabat, dia campak lembing dan sebagainya daripada atas. Dan kubur mereka ni berada di tengah-tengah kawasan kebun tamar. Ini kebun tamar ni satu jadi sumber pendapatan bagi mereka. Dalam masa sama jadi pagar, jadi kubu lah. Bila banyak kan tamar kebun ni, maka jadi kubu kepada mereka, pagar lah kepada mereka. Susah lah nak bawa manjani ke, nak bawa dabah ke, susah lah. Jadi mereka rasa yakin dengan teknologi mereka. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Allah datangkan musibah ataupun hukuman kepada mereka itu haitsu lam yahtasibu, daripada arah yang mereka tak sangka. Saya tanya pada Cik Syikin, Allah Ta'ala serang mereka ni daripada arah mana sebenarnya? Arah yang tak disangka. Apa maksud perkataan lam yahtasibu? Ataupun selain Cik Syikin ada yang nak cuba tak? Kenapa Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala serang mereka itu daripada arah yang mereka tak sangka? Allah masukkan rasa takut dalam hati mereka, Ustaz. Okey. Baik. Sebab ayat lepas tu kan Allah masukkan hati mereka. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menyerang mereka daripada dalam tempoh. Mereka ingat mereka dah cukup dah penahanan. Mereka dah ada teknologi dah. Mereka dah ada dah kemampuan untuk menahan segala serangan-serangan luar ni. Tapi dia terlupa. Yang mana Allah Ta'ala menyerang mereka adalah daripada dalam kubur. Apa serangan daripada dalam kubur tu? Iaitu dengan mencampakkan ketakutan dalam hati mereka. Sebab itu ayat awal tadi saya sebut dah. Bila Allah Ta'ala kata, mereka pun tak sangka yang mereka akan keluar. Sebab Allah Ta'ala, sebab Nabi SAW bagi peluang pada mereka 10 malam. Ada 10 tempoh kan, 10 hari tempoh kamu nak keluar ni. Tapi tup-tup 6 hari keluar dah. Nabi SAW dan para sahabat kalau ikut pada usaha mereka, mereka tak usik apa-apa pun. Mereka hanya buat kepungan saja. Tapi kenapa orang Yahudi ni jadi gelabah semacam kan? Dia jadi seram semacamnya. Sebab Allah Ta'ala campakkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka rasa mereka stay dekat situ lah. Betul-betul tak jadi stay. Mereka sendiri keluar daripada kawasan-kawasan mereka. Saya tak berani nak cakap. Tapi kalau kita tengok ayat-ayat ini, boleh jadi kan, kalau kita nak bayangkan Bani Nadir ni, kalau lah macam Zionis hari ni kan, kalau macam Zionis hari ni, nampak macam mereka dah bertapak dah. Mereka dah buat dah macam-macam. Gunakan undang-undang. Mereka gunakan sekutu-sekutu mereka. Menggunakan macam-macam agensi ni untuk menstabilkan keadaan mereka di bumi, di tanah haram Palestin tu. Sekarang ni seolah-olahnya satu gambaran kita boleh nampak. Allah Ta'ala lah yang akan keluarkan mereka. Bukan orang Islam pun. Dia keluar sendiri. Dia sendiri rasa terancam. Dan benda ni saya rasa terbukti. Yang mana setiap citizen apa bangsa Zionis ni, mereka ada kewarganegaraan lain kan. Dia bukan ada satu keluarga, banyak kewarganegaraan. Bila berlaku je isu ni, ramai yang meninggalkan uh, rumah mereka, kediaman mereka, pergi duduk ke negara-negara yang lain. Mereka sendiri yang keluar. Dia tak sama dengan orang-orang Islam kan, orang-orang Palestin. Apa terjadi, kita stay dekat sini juga. Kita pertahankanlah. Mati pun kita stay juga dekat sini. Tapi tidak pada mereka. Mereka sendiri yang keluar. Nampak kan? Serangan tu, walaupun dia ada teknologi, dia dah buat dah kubu ke apa sahaja pun, tapi serangan daripada dalam tu dia terlepas pandang. Serangan daripada dalam. Iaitu Allah Ta'ala mencampakkan ar-ru'bah. Tengok ayat berikut tu Allah kata apa? Wa qadhafa fi qulubihimu ru'bah. Okay? Yang mana Allah Ta'ala mengatakan Allah telah mencampakkan wa qadhafa, Allah Ta'ala telah melemparkan kepada hati-hati mereka fi qulubihim, pada hati-hati mereka adanya ar-ru'bah, ketakutan. Adanya
ketakutan. Ketakutan yang kita kata apa? Apa ketakutan dekat sini? Ketakutan yang uh, dia beza kalimah al-khauf, dia beza dengan kalimah khasyah dan dia beza dengan kalimah ar-ru'ban. Apa dia? Saya lupa dah istilah dia. Okey, ni ar-ru'ban ni Allah Taala campakkan ada rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Khususnya orang-orang Yahudi lah pada ayat ini. Sebenarnya, tuan-tuan, saya baca satu hadis daripada Nabi SAW. Benda ni adalah salah satu daripada pertolongan Allah. Kerana apa? Ada satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Okay? Ada satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari ini, ya, saya dah bercek kali hadis ni. Okay. Hadis ni diulang-ulang lah dalam, kalau kita baca dalam Sahih Bukhari disebut. Ada banyak tempat. Tapi dalam hadis ni Nabi kata apa? Iaitu u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qalbi. Okay, kata Nabi SAW, aku telah diberikan ada 5 perkara yang tidak diberikan seorang Nabi sebelum aku. Tak diberikan kepada seorang Nabi sebelum aku. Minta maaf. U'titu khamsan, saya tersilap pula. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya minta maaf, silap. Qalbi lah saya sebut qabli. Uh, Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu ni, melainkan Allah berikan kepada aku ada 5 perkara. Salah satu yang diberikan kepada Nabi SAW, nusirtu birru'bi masiratus syahr. Iaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong baginda Nabi SAW dengan dicampakkan ar-ru'bah, ketakutan di dalam hati musuh. Kalau kita baca dalam syarah boleh sebut ar-ru'bah ni adalah ketakutan yang dicampakkan dalam hati musuh masiratus syahr, daripada jarak sebulan perjalanan. Maksudnya ini kan berlaku dalam peperangan Tabuk kan, perang yang Nabi SAW akan berhadapan dengan kerajaan Rom, kerajaan Rom Byzantine. Ini kerajaan besar ni tuan-tuan. Dia membawa ratus ribu tenteranya di dalam peperangan Tabuk. Tapi Nabi SAW tak sampai lagi, Maharaja Rom ketika itu dah rasa gudah gulana dah. Dah rasa tak senang duduk dah. Dah rasa ketakutan melampau dah. Maka mereka, apa yang mereka buat? Pada saat tersebut, mereka undur daripada medan perang. Mereka sendiri yang undur dan patah balik ke Rom. Meninggalkan baginda Nabi SAW, kita kata kira menang tanpa bertanding lah di dalam peperangan tersebut. Ini antara salah satu keistimewaan, keutamaan baginda Nabi SAW ni. Allah Ta'ala, istilah orang kita aura lah, Allah Ta'ala campakkan dalam hati musuh tu ketakutan kepada Nabi. Jangan kata ni, dalam peristiwa Nabi dengan orang-orang musyrikin Mekah pun macam itu juga. Dalam perang Badar tu, sebelum berlaku perang Badar, bila Abu Jahal perintah nak pergi perang, orang pertama yang tarik diri adalah Abu Lahab. Abu Lahab sendiri yang tarik diri. Kemudian di dalam perjalanan tu, yang tarik diri pula adalah daripada suku Bani Zuhrah, tak silap saya, yang dipimpin oleh Ahnas. Dia bawa 300 tentera dia patah balik. Kemudian dah sampai ke medan Badar dah. Bila Umair bin Wahab Al-Jumahi bagi report, dia kata tentera Islam ada 300 orang. Tapi dia rasa macam tak yakin betul ke 300 orang. Mungkin ada yang lebih. Dia pun pergi round, tengok dekat luar daripada kawasan kubu muslimin, ada tak tentera-tentera yang lain. Dia lihat ada seolah-olahnya ada tentera bantuan. Dia patah balik ke kamp musyrikin. Umar bin Wahab Al-Jumahi kata apa pada tentera-tentera dia? Dia kata, saya rasa elok kita balik. Waktu tu Utbah bin Rabi'ah pun setuju. Utbah bin Rabi'ah ni kira kata ketua panglima perang Quraisy. Dia kata, saya pun setuju. Cuma Abu Jahal masih lagi berfikir. Nak bagi tahunya, Nabi SAW ni tak buat apa lagi.
Tapi orang-orang musuh-musuh Nabi ni dah rasa takut dah. Dan itu juga berlaku kepada Abu Sufyan di dalam perang Al-Badar Al-Mau'id. Perang selepas perang Badar, selepas perang Uhud. Belum lagi berlaku perang ni. Mereka baru bertolak daripada Mekah ni. Masing-masing bagi alasan dah. Masing-masing bagi keuzuran dah. Kita ni macam tak payah berang lah, balik je lah, macam tu. Lain-lain semua orang cancel. Nabi SAW bawa tentera dah sampai ke Badar dah. Nak repeat kan, sebab Abu Sufyan yang cabar Nabi SAW. Tengok-tengok tak jadi perang. Nabi balik bawa keuntungan pula. Sebab Nabi berniaga pula dekat Badar. Asalnya dah tak nak perang, tak jadi perang, balik bawa harta pula. Berniaga dekat dekat Badar. Ini antara keutamaan baginda Nabi SAW. Dan empat yang lain tu cerita lain lah. Antaranya waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk baginda Nabi SAW bumi ini adalah sebagai masjid dan tempat yang bersih. Sebab itu kita boleh solat di mana-mana. Kemudian wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah wa utitu syafa'ah. Ini antaralah keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi boleh bumi ni jadi bersih untuk Nabi, Nabi boleh solat di mana-mana. Allah Taala jadikan uh, umat Nabi SAW ni boleh solat di mana sahaja mereka berada. Kemudian Nabi ni dihalalkan harta ghanimah yang Nabi terdahulu tak boleh ambil harta ghanimah. Kemudian Nabi SAW juga boleh memberikan syafaat. Dan Nabi SAW ni diutuskan kepada umat seluruh dunia. Kalau Nabi-Nabi terdahulu, mereka hanya diberikan kepada satu kelompok-kelompok tertentu. Sebab itu Nabi kata, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Pada kelompok tertentu je. Tapi tidak. Nabi ni untuk nas kafah. Untuk umat seluruh alam. Ini 5 perkara lah keutamaan, kelebihan baginda Nabi SAW. Tapi yang kita highlight, Nabi ni dia ada aura dia. Bantuan daripada Allah mencampakkan ketakutan pada hati-hati musuh-musuh dia. Dan cerita ni tentang Bani An-Nadir. Kemudian Allah kata apa lagi? Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'taribu ya ulil absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yukhribuna buyutahum biaidihim. Yang mana orang-orang Yahudi itu dia sendiri yang menghancurkan rumah dan kubu mereka biaidihim, dengan tangan mereka. Kenapa dengan tangan Kenapa dengan tangan mereka Sebenarnya saya pun tak pastilah kalau kita baca dalam sejarah. Orang Yahudi ni waktu dia keluar meninggalkan bumi Yathrib, bumi Madinah ni, dia nak tinggalkan bumi Madinah, dia sendiri yang robohkan rumah-rumah dia. Riwayat dalam sirah kata apa? Mereka cabut pintu, mereka cabut tingkap, ada yang mengambil tiang, ada yang mengambil palang tu. Dia sendiri bawa ambil benda-benda tu, jadi dia nak ambil benda-benda tu, dia kena robohkan rumah dia. Dan dia akan angkut semua tu untuk keluar daripada bumi Madinah. Diangkut. Jadi secara tak langsung dan tanpa mereka sedari, mereka sendiri yang menghancurkan kediaman mereka, kesan-kesan tinggalan mereka itu dengan tangan-tangan mereka. Mereka sendiri yang meninggalkan menghilangkan kesan-kesan mereka itu dengan tangan-tangan mereka. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mereka sendiri yang menghancurkan rumah-rumah mereka itu dengan tangan-tangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan, dan juga dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Okay, mereka tu dihancurkan dengan tangan-tangan orang yang beriman. Apakah yang dimaksudkan dengan menghancurkan dengan tangan orang beriman ni, tuan-tuan? Apa maksudnya? Orang-orang beriman pun Allah Ta'ala kata menghancurkan tempat-tempat mereka ni. Iaitu orang-orang Islam ni dia lemparkan
kita kata batu lah dan apa sahaja untuk merosakkan kediaman-kediaman mereka. Jadi menyebabkan tidak ada tinggalan Yahudi di bumi Madinah. Ini Allah Ta'ala lenyapkan bukti-bukti kewujudan mereka di bumi Yathrib. Ada yang mengatakan dia buat macam itu sebab dia tak nak orang-orang Islam ni ambil apa yang mereka tinggalkan. Seolah-olahnya kalau rugi, rugi sama-sama. Saya tak ada kediaman, awak pun tak boleh ambil harta-harta ni. Kami angkut semua. Tapi sebenarnya benda tu mereka sendiri menghilangkan kesan-kesan tinggalan-tinggalan mereka. Okey. Baik, kemudian baris yang terakhir sekali kata Allah Taala fa'tabiru ya ulil absar. Maka kata Allah Taala maka ambillah iktibar, pelajaran daripada peristiwa ini ya ulil absar, wahai orang-orang yang absar. Absar ni kan melihat kan. Maksudnya orang yang berpandangan jauh. Orang yang melihat jauh. Ini adalah satu ingatan kepada kita lah. Seolahnya walaupun peristiwa ni perkara terdahulu bagi kita, tetapi ia juga adalah peristiwa yang mendatang. Benda ni yang sama jugalah yang Allah Ta'ala akan tetapkan. Allah Ta'ala juga yang akan mentakdirkan perkara yang sama. Ini adalah satu ingatan daripada Allah Ta'ala kepada kita yang membaca Al-Quran. Kalau Al-Hafiz, ya, kalau Al-Hafiz Ibn Katsir pula dia kata apa? Uh, Okey. Dia kata beginilah kekuasaan Allah Taala yang manusia tak menjangka kan. Manusia tak pernah jangka. Jadi macam ni, tetapi kalau Allah berkehendak, Allah Taala akan jadikan seperti mana yang dia kehendaki. Tak ada orang pernah sangka yang orang-orang Yahudi Bani Nadir ni akan keluar daripada Yathrib. Kenapa orang tak sangka Bani Nadir ni akan keluar? Sebab bagi orang-orang Madinah waktu itu, walaupun ekonomi dipegang oleh Bani Qainuqa sebagai tukang emas, tukang besi, peniaga-peniaga, pemegang ekonomi Madinah, tapi daripada kalangan Bani Nadir, mereka ni terjaga dengan seorang tokoh. Namanya iaitu Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf. Ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, kubu Ka'ab bin Al-Ashraf ni masih lagi ada dekat Madinah. Kekal masih lagi ada. Tak payah pergi Madinah lah. Google pun tak apa. Tak pun chat GPT je kan. Boleh boleh Google saja. Kubu Ka'ab bin Al-Ashraf. Nama macam orang Islam. Dia dah asimilasi dengan orang Islam. Nama macam orang Islam. Cara hidup macam orang Islam. Macam orang Arab. Makan macam orang Arab. Pakai macam orang Arab lah ni. Ka'ab bin Al-Ashraf ni. Dia orang Yahudi bukan orang Islam. Dia orang Yahudi. Mak dia keturunan Bani Nadir. Yang mana siapa yang nak berniaga, nak terlibat dengan ekspor import ataupun jualan kereta AP ni, kereta import ke apa semua ni, dia mesti melalui Ka'ab. Sebab dia memang kaya raya lah. Dan dia ni adalah daripada kalangan Bani Nadir. Jadi sebab itu nampak kedudukan Bani Nadir ni kukuh dekat kota Madinah. Tapi siapa tahu kan, akhirnya mereka keluar. Sebab itu Allah kata, jadikan ini sebagai iktibar, pelajaran. Yang kita tak pernah jangka, kita nampak mereka besar, kukuh, gegasi, tetapi tak ada orang boleh halang perintah Allah Ta'ala, hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Jadi ala kulli hal, kita berhentilah dekat sini. Hari ini dapat satu ayat sahaja. Ayat yang kedua daripada surah ini. InsyaAllah ada rezeki akan datang, kita akan bincang pada ayat-ayat yang berikutnya. InsyaAllah. Baik, jadi saya berhenti di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada soalan ke? Ada ada apa-apa ke, Cik Syikin? Maklumat ke tak ada? So far so good. Tak ada apa Ustaz. Okey, kalau tak Doakan ada apa-apa. mungkin Prajma boleh doakan semoga Tuan Haji Syuib kembali sihat seperti sedia kala kerana beliau baru saja keluar daripada hospital atas sebab sedikit complication lah, tapi alhamdulillah dia dah keluar hospital lah semalam. Oh, Jadi baik, doakanlah baik. supaya beliau dapat kesembuhan yang segera dan kembali sihat dan bahagia
seperti sedia kala insyaAllah. InsyaAllah. Tuan Haji Shuaib ni adalah suami kepada Puan Shima ni. Antara penggerak lah kepada NGO PMP ni lah. Jadi mereka lah tulang belakang kepada PMP ni. Jadi kita doakanlah semoga semuanya baik-baik kepada Tuan Haji Shuaib. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan insyaAllah. Jadi ala kulli hal saya berhenti dekat sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi. Temu janji kita akan datang minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya rasa dulu. Jazakallah Assalamualaikum. Ustaz. Wa iyyak.